Assalamualaikum warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita berkumpul bersama-sama dalam program Cypher Grand Fest 2020 atau singkatannya dikenali sebagai CFest 2020. Slot pada malam ini adalah bertajuk Selamat Tinggal Pornografi, dan tetamu jemputan yang kita bawa khas untuk berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini adalah Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Hadirin yang dimuliakan sekalian, bagi memohon keberkatan majlis dari Allah, marilah kita sama-sama memulakan majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulakan majlis, saya ingin mengalu-alukan kedatangan dan jasa baik kalian untuk berkongsi, tekan share di Facebook masing-masing untuk makin ramai lagi boleh join program kita pada malam ini. Untuk makluman semua, program malam ni hanya akan berlangsung selama 1 jam sahaja akibat kekangan masa. Jadi kita akan ada macam 3 sesi. Sesi pertama, saya beri sedikit pengenalan sikit. Sesi kedua, kita akan mulakan dengan Tuan Akhi Fairuz. Beliau akan berkongsi modul beliau selama 45 minit. Sesi terakhir, kita akan ada slot sesi soal jawab selama 15 minit. Jadi saya mohon semua sahabat-sahabat untuk benar-benar fokus dalam 1 jam ini ya. Bolehlah bersedia dengan buku catatan masing-masing kerana program akan bermula sebentar saja lagi. Sebelum saya teruskan dengan majlis, moleklah kiranya saya berkongsi sedikit sebanyak tentang latar belakang tetamu jemputan kita pada malam ini. Nama penuh beliau adalah Muhammad Fairuz bin Abu, tetapi lebih popular dengan gelaran Akhi Fairuz Al-Jengkawi dan juga dikenali sebagai penceramah motivasi dan tukang ceramah budak sekolah. Beliau mendapat pendidikan diploma kejuruteraan elektronik dari Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas di Kuantan, Pahang. Beliau adalah master trainer bagi MFA Smart Training Consultancy yang ditubuhkan sendiri oleh beliau dalam memperjuangkan pendidikan seksualiti dengan didikan yang betul. Pada tahun 2018, beliau pernah menjadi tetamu jemputan dalam program Bual Bicara Assalamualaikum TV Al-Hijrah dalam mengulas topik anti-pornografi. Seterusnya, dalam tahun ini, sekali lagi beliau dijemput oleh TV Al-Hijrah dalam program Bual Bicara Analisis bersama Finas Yunis bagi mengulas topik bunuh diri dalam kalangan kanak-kanak. Beliau juga pernah dilantik oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi menjadi pembantu pegawai pelindung kanak-kanak daerah Kota Setar. Akhi Fairuz Al-Jengkawi memiliki pengalaman luas dalam mengendalikan ceramah sejak tahun 2011, bermula dengan program pencegahan zina buat golongan remaja dan belia. Sehingga kini beliau masih lagi giat aktif berceramah di serata Malaysia dan juga merupakan salah seorang speaker aktif bagi channel ML Studios di YouTube. Bukan itu sahaja, Tuan Akhi Fairuz juga mempunyai channel YouTube beliau sendiri dengan nama channel Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Bolehlah ramai-ramai subscribe channel beliau. Pada 2 Disember lalu, beliau telah mengeluarkan e-book yang bertajuk Mudahnya Mengajar Pendidikan Seksualiti dan Mudahnya Didik Anak Berdepan Ancaman Pornografi yang ditulis sendiri oleh beliau. Pada yang berminat untuk mendapatkan e-book ini, anda boleh pergi ke laman sesawang pendidikanseksualiti.com. Baik, apa khabar Tuan Akhi Fairuz? Sihat? Alhamdulillah sihat. Boleh dengar suara saya dengan jelas?
Okey, ada bising-bising ke? Okey. Boleh, insyaAllah boleh. Jelas. Okey, baik-baik. Saya sihat alhamdulillah. Okay, baik. Tuan sedia maklum yang akan ada 3 sesi. Selepas ni saya serahkan sepenuhnya kepada Tuan. Lepas tu hujung nanti saya akan Moderator masuk semula. moderator teman saya lah nanti. Walaupun semasa sesi tu mungkin akan ada nak selitkan ke pertanyaan, kena boleh terus tanya, tak ada masalah. Okey, Okey, baik. boleh. Jadi saya pun mengalu-alukan pada semua sahabat-sahabat yang menonton kita pada malam ini untuk terus bertanya soalan di ruangan komen. InsyaAllah pihak kami akan cuba sedaya upaya untuk memilih soalan-soalan daripada sahabat-sahabat semua ya. Mungkin akan ada soalan yang tidak berjawab. Kami mohon maaf lah sebab kekurangan masa. Okey, baik. Saya rasa dah tiba masa untuk saya serahkan kepada Tuan Akhil Fairuz. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pihak IFSAS daripada Unishams di Kuala Ketil, Kedah, betul yang menjemput saya pada hari ini, juga saudari moderator yang mengendalikan perbualan ataupun perbincangan ceramah secara online pada malam ni. Dan bila mana kita malam ini bersama-sama melihat paparan ataupun topik yang nak disampaikan ni, saya rasa ini adalah satu benda yang sangat dekat dengan kita, berkaitan dengan pornografi. Okey, disebabkan perkara-perkara yang melibatkan pornografi ni kita dapat lihat sejak lama dulu lagi, bahkan dalam kalangan kawan-kawan kita juga. Dan benda ini sekarang dia telah dinormalisasikan sangat meluas hingga siapa yang memberi kesedaran berkaitan dengan pornografi dipandang jelek, dipandang serong, dianggap palatau, dianggap bajet bagus. Dan itulah yang cabaran-cabaran yang sering saya hadapi ketika menyampaikan topik ini juga sahabat-sahabat saya yang lain. Di Malaysia ni kalau kita cerita tentang pornografi, ada beberapa NGO yang benar-benar bergiat aktif untuk menyebar awareness dan juga advokasi berkaitan dengan panggil apa? Pornografi. Yang pertama kita ada Malaysian Against Pornography. Ini di bawah NGO Ikram yang banyak pergi ke sekolah, juga menghasilkan video-video di dalam YouTube untuk educate ibu bapa how to educate your children berkaitan dengan pornografi dan juga isu yang berkaitan dengan pendidikan seksualiti. Di Malaysia juga di bawah kendalian NGO ABIM ada program Stop Pornografi yang mana juga fokus untuk mendidik masyarakat, kanak-kanak dan remaja bersama-sama memberi kesedaran berkaitan dengan keburukan dan kesyaitanan pornografi. Juga ada sahabat saya, nama dia Tuan Muhammad Fadli, dia cikgu, tapi dia sangat giat menyebar berkaitan dengan pornografi dengan program bernama Goodbye Pornography. Dan banyak lagi sebenarnya yang betul-betul kehadapan memberikan panggil apa, memberikan sedaya mungkin untuk memastikan masyarakat tidak normalisasikan kelucahan dan juga tidak menjadikan pornografi ni sebagai benda yang boleh dilawakkan di mana-mana saja. Okey. Nah, sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, kalau saya tanya satu soalan, mesti tuan-puan akan mula tertanya, sebenarnya kita mula faham ataupun pernah dengar perkataan pornografi ni sejak bila? Saya yakin kalau disebut tentang pornografi, kita mesti dah pernah dengar sejak dulu lagi lah. Pornografi. Okay. Ini adalah perkataan yang mungkin kita dengar daripada zaman sekolah dulu lagi, ataupun masa zaman kita masuk ke IPT. Begitu juga bila saya pergi ke sekolah, saya akan tanya pada pelajar, apa itu pornografi? Maka first impression mereka akan nampak pornografi adalah benda lucah. Mereka akan tahu pornografi ni dengan menyebut nama-nama pelakon pornografi. Mereka juga akan menyebut beberapa
tema yang selalu diketengahkan dalam pornografi yang bersifat seksual dan mereka tahu istilah-istilah berkenaan. Okey. Jadi hal seperti ini dia bukanlah asing dalam masyarakat kita sebab ia dah selalu dibicarakan sesama budak-budak sekolah, budak sekolah menengah, pelajar IPT, bahkan netizen membicarakan benda ini secara umum di ruangan publik. Di page Siakap Keli, di page Harian Metro, di page Sinar Harian, mana-mana ada berita-berita yang berkaitan dengan isu-isu seksual, maka individu ini akan datang untuk memberikan komen yang jelek yang berbentuk pornografi. Dan mereka ini juga aktif menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan kelucahan di dalam grup WhatsApp. Okey. Dan ini adalah salah satu benda yang kita sedang hadapi sekarang, di mana kita mula terfikir betapa bobroknya masyarakat kita pada hari ini dalam hal pornografi. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, sebenarnya pornografi ni dia bahasa apa kan? Pornografi ni dia bukan bahasa Inggeris tapi dia datang daripada perkataan daripada Greek. Greek. Dan Greek ini kalau kita belajar dulu dalam subjek sejarah, Greek adalah di tempatnya di Yunani lah. Yunani sekarang Greece. Okey, ketika itu kan ada tamadun Greek dan tamadun Rom. Di Greek Yunani ni perkataan ni datang daripada perkataan Greek itu sendiri. Okey. Dan ia terbahagi kepada dua perkara lah. Yang pertama pornografi. Porno ni dia datang daripada perkataan pornia yang bermaksud pelacuran. Apa saja aktiviti yang melibatkan pelacuran itu adalah pornografi. Itu daripada segi bahasa. Namun daripada segi istilahnya adalah pornografi ni adalah sebarang bentuk visual gambar, audio, suara ataupun daripada segi video, tulisan yang dihasilkan dan bila mana dia membangkitkan syahwat seseorang, ia adalah pornografi. Okay? Dan hal ini terlalu banyak kita nampak pada hari ini sebab ledakan teknologi membuatkan hal seperti ini disebarkan tanpa segan silu oleh masyarakat. Kat sini saya nampak ada yang tanya tadi berkaitan dengan di Twitter, saya selalu nampak akhir di Twitter. Di Twitter ada remaja pengguna Twitter yang sering berbicara tentang hal ini tanpa tapisan, bahkan porn juga banyak yang ada di Twitter. Sebab agak sukar untuk menapis hal-hal seperti ini sebab kita adalah pengguna saja, bukan owner kepada media sosial berkenaan. Begitu juga di dalam channel di Telegram ataupun grup-grup yang ada di Telegram yang bersifat private ataupun bersifat open, di situ pun terlalu banyak pornografi yang dihebah dan disebarkan. Malang sekali akhirnya bila mana di sini ada video lucah, di sini ada tersebarnya video lucah hingga dirasakan orang dewasa, seolah-olah dirasakan tidak ada orang dewasa yang tak pernah tengok pornografi. Akhirnya bila mana hal ini dijadikan satu benda yang biasa dalam masyarakat, kesan daripada normalisasi hingga kanak-kanak yang masih lagi naif, yang masih lagi jernih pemikiran mereka terjebak dengan hal ini. Sangat menyedihkan bila mana hari ini tuan-puan, beberapa kes yang saya jumpa, kanak-kanak yang terjebak pornografi ni bukan daripada kawan-kawan, bukan tiba-tiba benda tu muncul dalam gadget yang diakses, tetapi disebabkan dalam rumah dia sendiri, abang, kakak, bapa yang mereka ni mengakses video lucah, bahkan ada yang download video itu disimpan dalam folder yang ada dalam galeri, hingga anak ini belajar daripada individu yang sepatutnya mendidik budak ini dalam rumah. Okey? Dan inilah kegilaan tentang pornografi. Sebenarnya bila kita sebut tentang video lucah ni, kita hanya nampak ia adalah bersifat peribadi. Sebab orang tu dia tak ada pun nak kacau orang lain, dia tengok diri dia sendiri saja. Kenapa kita nak peduli pasal dia? Bukankah dia tengok video lucah tu dia tak kacau orang lain? Bukankah itu dosa peribadi dia? Malangnya pornografi dia bukan sekadar dosa peribadi saja. Dia akan ada acting out kepada penghujung ketagihan pornografi itu sendiri. Kalau kita nak cerita tentang sejarah pornografi ni, lucah, sebenarnya dah lama dah ada benda ni.
Kalau kita tengok tamadun-tamadun zaman dulu, Mesir Purba, ya, tamadun yang ada di Pompei, Itali, tamadun Rom, ya, segala bagalah ketika itu, bentuk kelucahan pornografi yang mereka paparkan lebih kepada ukiran-ukiran batu, okey, lebih kepada cerita-cerita hikayat-hikayat yang ada di situ. Dalam hikayat 1001 Malam ada unsur-unsur kelucahan. Juga kalau di Pompei tu lebih dahsyat, rumah pelacuran yang dibina sangat banyak. Ya, batu-batu tanah liat yang diukir menjadikan bentuk zakar seorang lelaki diletakkan depan rumah. Ya, mereka mengamalkan hubungan homoseksual, heteroseksual, zina, seks bebas, hingga ya di dinding-dinding tu dipaparkan perlakuan seksual. Ya, maksudnya bagaimana hubungan seksual itu berlaku diukir di dinding-dinding, di tepi-tepi jalan. Ini ketika zaman itu. Tapi zaman ni, ya, kalau ada ukir tepi-tepi dinding, ya, ini dalam tandas sajalah. Ya. Di tandas sekolah, ya, di tandas awam. Ukiran-ukiran lucah ni, ini adalah turun-temurun punya perkara yang dah berlaku lama dulu. Tapi hari ini, pornografi dia bukan datang dengan cara seperti itu saja, ya, sebab dengan ledakan teknologi dia membawa pada satu perubahan yang besar dalam industri pornografi. Saya nak bagi sedikit data berkaitan dengan pornografi ni. Pada tahun 2001 kajian menunjukkan dianggarkan ada lebih kurang dalam 70 ke 74 ribu laman web lucah yang ada dalam internet. Ya, maksudnya ketika kita belum lagi ada 3G, 4G, 5G, ketika zaman Nokia, ya, ketika kalau nak akses internet, you kena dial 151 tak silap saya, daripada Telekom tu lambat, nak paparan satu gambar tu lambat. Ya, ketika ini ada lebih kurang dalam 70,000 ke 74,000 laman web lucah saja. Kemudian pada tahun 2002, setahun kemudian, direkodkan laman web lucah, ya, yang ada menghasilkan bahan pornografi meningkat daripada 70,000 menjadi 80,000. Okey. Ya, dan hampir mencecah 1.6 juta laman web lucah pada tahun 2004. Cuba kita bayangkan, ya, bila sesuatu benda yang sedikit tiba-tiba semakin banyak, that's mean demand makin banyak. That's mean view semakin banyak. Ini bermakna semakin ramai penonton pornografi dalam kalangan masyarakat yang ada di dunia. Ini cerita tahun 2004, bukan 2014, bukan 2020. Dan pada tahun, ya, selepas daripada itu saja, lebih kurang dalam 4.2 juta laman web lucah yang telah muncul, ya, dan dia mendominasi 12% laman sesawang ataupun laman web yang ada dalam internet. Kalau search kat Google, 12% senarai yang ada carian itu adalah bersifat pornografi. Ini dapatan tahun 2004. Tahun 2020, ya, ada berjuta-juta, puluh juta, sampai saya pun tak dapat data dia yang terkini berapa banyak sebenarnya laman web lucah yang dibangunkan oleh industri pornografi. Ya, disebabkan penonton, penagih pornografi yang semakin meningkat, memberikan pelbagai tema-tema yang diinginkan oleh penonton, hingga akhirnya hal seperti ini semakin sukar untuk kita hapuskan. Ada yang kata, kenapa kerajaan tak blok je laman web lucah? Macam mana kita nak blok laman web lucah kalau sekiranya kita tak blok Google? Ya, dia bukan sekadar hasil enjin syarian Google saja, bahkan mereka boleh gunakan Yahoo, mereka boleh gunakan Bing, macam-macam lagi search engine tu. Tapi saya nak beritahunya adalah, kalau nak blok laman web lucah ini, mungkin ada beberapa laman web lucah yang boleh di-blok sebab dia terkenal dan memang ada perkataan porn ataupun lucah, boleh blok oleh SKMM. Sebab itu pada tahun 2018 lebih kurang dalam 4,000 laman web lucah, 2016 tak silap saya, lebih kurang dalam 4,000 laman web lucah yang diblok untuk diakses oleh masyarakat di Malaysia. Tapi kita pun faham, ya, ada apps yang boleh tukar VPN. Ya, kita Malaysia kena blok, mereka tukarlah VPN negara yang lain. Dan akhirnya mereka tetap boleh akses, walaupun ditutup semua laman web lucah, tak boleh akses lah. Katakanlah masyarakat Malaysia ni nak install VPN, ya, pun tak boleh, nak tengok pun tak boleh, tapi pornografi tetap akan datang. Melalui apa? WhatsApp, melalui pop-up games, melalui laman media sosial, dan ia adalah satu benda yang paling sukar untuk kita atasi dan basmi. Disebabkan benda ini dah terlalu berlambak pada hari. Sangat banyak.
Ya. Dan akhirnya kita nampak kesannya sedikit demi sedikit kepada masyarakat kita yang saya sangat sedih, takutkan bila mana ia menjadi bahan-bahan yang lawak saja kepada penagih pornografi. Okey. Hari ini apa saja produk ataupun apa saja jualan yang bersifat seksual, yang bersifat kemaluan, kekuatan tenaga batin seksual akan laku keras. Ya. Selain daripada pornografi yang semakin meningkat, dalam masa yang sama, produk-produk seperti seksual, mengetatkan vagina, menegangkan payudara, ya, lepas tu ada yang membuatkan hubungan intim panjanglah cabut masa subuh. Ini adalah iklan-iklan yang dilakukan oleh penjual produk yang kadang-kadang ditampal di billboard tepi-tepi jalan yang mendapat tempat yang dekat dalam anggota masyarakat disebabkan hal seperti ini, ya, sudah menjadi satu perkara yang dah masuk dalam masyarakat di mana-mana saja. Okey. Sebab itu kita nak atasi benda ni susah. Ya. Saya dah beberapa hari ni banyak saya menulis tentang benda ni dalam media sosial. Sampai saya rasa sangat seram bila mana saya update viral. Saya update tular dan saya rasa macam takut. Disebabkan hidup ni bila kita tulis satu isu, dia macam menimbulkan pergaduhan, dia menimbulkan satu benda yang ditularkan pula oleh laman web yang lain, hingga saya rasa macam tak tenang hidup saya. Tapi saya tolak tepi benda tu sebab itu hanyalah perasaan saja. Ya, sebab benda ni perlu disampaikan, perlu diceritakan agar generasi anak-anak kita pada hari ini selamat. Tuan-puan, kalau ikut statistik dapatan yang dikeluarkan oleh Malaysian Against Pornography, anak-anak kita pada hari ini mereka dah terjebak dengan pornografi seawal umur 8 tahun. Ada juga yang hari ini cikgu-cikgu bagi tahu daripada usia tadika yang dah terjebak dengan video lucah. Kesian, sebab itu kalau kita sebut tentang ketagihan pornografi, video lucah, kita jangan hanya nampak remaja saja. No. Setiap golongan, apa jua profession, dikenali atau tidak dikenali, terkenal atau tidak terkenal, ada media sosial atau tidak ada media sosial, semuanya berpotensi untuk terjebak dengan video lucah. Dan ini satu benda yang sangat kita risaukan sebab benda ni sangat mudah untuk diakses. Okey. Kalau di dunia ni, pelopor kepada industri pornografi adalah Amerika Syarikat yang mereka telah memaparkan industri pornografi melalui majalah-majalah mereka pada 60-an, 70-an, memaparkan gadis-gadis wanita yang berpakaian mencolok mata hingga tidak berpakaian, naked body dipasarkan. Dan inilah kesan yang telah lama mereka jalankan hingga pada penghujung 80-an nak masuk 90-an mereka menukar pula subjek seksual pornografi ini kepada hubungan yang lebih banyak daripada itu. Sebelum ni fokus pada lelaki dan perempuan saja. Tapi selepas pada itu dimasukkan pula unsur sama jantina, beramai-ramai dengan seorang perempuan, dengan macam-macam tema yang ada fake sana, fake sini, yang mereka buat hingga menimbulkan kegairahan kepada para penonton. Dan bila kita sebut industri pornografi, ini bermakna pornografi ni bukan sekadar dia buat video dia tak dapat untung. Industri pornografi ni keuntungan dia berbilion US dollar. Sangat banyak. Kalau tuan-puan perasan ketika awal PKP ataupun lockdown di Itali, di Itali, satu laman web lucah yang terkenal, dia telah memberikan akses secara percuma kepada penduduk di Itali untuk akses secara premium. Maksudnya laman web lucah ni ada video yang boleh diakses secara percuma, ada yang perlu dibayar. Siapa? Ahli premium. Ketika lockdown bermula di Itali, mereka memberikan akses percuma kepada penduduk Itali untuk akses secara premium. Ini bermakna laman web lucah ada video-video untuk menjadi ahli mendapatkan package-package yang lebih dahsyat, yang lebih detail, yang lebih terperinci, yang lebih panjang, mereka perlu bayar. Dan ini adalah kesan kepada ketagihan pornografi hingga membuatkan industri pornografi mengaut keuntungan bilion US dollar setiap tahun. Pelakon mereka dibayar, walaupun siapa mereka dibayar, diberikan latihan, walaupun benda itu adalah fake, tetapi inilah yang dicari oleh masyarakat kita pada hari ini. Kesian. Hari ini timbul satu lagi isu
bila mana kita tahu nak mendaftar, nak keluarkan ya iSinar KWSP. KWSP mengenalkan gadis maya itulah yang bernama Ilya nama dia. Okey. Maka saya sangat terkilan dan sedih dan geram bila mana netizen menjadikan Ilya ni gadis KWSP berkenaan sebagai bahan lucah. Ya, dia kata, oh muka dia sama lah macam pelakon pornografi daripada Jepun. Lepas tu mereka jaja di dalam laman web, dijaja dalam komen-komen yang ada di Facebook. Yang ini saya update tadi dalam Facebook. Ya. Hari-hari asal ada saja ruang, peluang untuk mereka memberikan komen macam tu, mereka akan datang komen beramai-ramai. Update pasal makanan, kelucahan yang akan muncul. Ya. Update berkaitan dengan isu-isu artis kahwin tu, kahwin dengan ni Kamal Adli confess kepada Ukasha Sendros ketika anugerah meletup era semalam, keluar pada media, hari ni bersepah komen-komen yang lucah dalam portal berita yang ada di Facebook. Ini satu benda yang tak sihat tuan-puan. Inilah kesan normalisasi kelucahan yang dah tertanam sejak lama dalam masyarakat kita. Kita sangat takutkan hal ini. Sebab mereka ni bukanlah orang, budak-budak muda, tapi bapa-bapa yang dah ada anak, mak-mak yang dah ada anak. Bagaimana mereka nak menjadikan contoh kepada anak-anak kalau sekiranya hal seperti ini tidak mampu mereka atasi dalam diri mereka dan pasangan mereka. Ya? Kalau kita nak cerita tentang industri pornografi, bukan sekadar video lucah saja tuan-puan, tapi mereka juga mengeluarkan produk-produk sex toys yang sangat banyak dan laku keras bila mana ada promosi 12-12, 1-1, 2-2. Ya, sex toys ni walaupun kita kata apa benda tu saya tak pernah dengar ya. Tapi tuan-puan, ketika tawaran-tawaran seperti ini laku keras tuan-puan, barang-barang seksual ini dijual dan dibeli, dan bahkan yang membeli itu adalah budak perempuan juga tuan-puan. Apa dia sex toys tu? Bentuk zakar lelaki, bentuk vagina perempuan, bentuk alat untuk masturbasi, untuk onani. Benda ni sangat banyak. Ini yang dipanggil sebagai industri. Dia bukan datang package dengan video saja, tapi package-package produk-produk yang akan menjahanamkan masyarakat kita. Tapi hal seperti ini, seperti saya sebutkan tadi, normalisasi. Dirasakan okey, tidak ada masalah, dosa peribadi, aku tak kacau sesiapa, dan dia akan buat masalah yang lebih besar lagi lepas ni. Saya tuan-puan, bila cerita benda ni, saya macam apa nak kata saya selalu ulang benda yang sama lagi dan lagi dalam penulisan, video di ML Studio, di dalam YouTube. Saya keluarkan e-book baru-baru ni. Saya sampai risau, nanti orang kata apa benda lah botak ni, tak ada cerita lain ke nak cerita. Asyik-asyik cerita tu, asyik-asyik cerita tu, asyik-asyik cerita seks, asyik-asyik cerita video lucah. Ya. Tapi tuan-puan, bila mana kita tidak memandang serius dan tidak ada individu, jabatan, kementerian, sesiapa saja yang boleh tampil ke depan bercerita betapa kebejatan dahsyat yang dibawa oleh pornografi ini tidak diletakkan di tempat yang betul, maka akhirnya kita akan rasa benda ni okey. Benda ni boleh dibincangkan secara umum, boleh dilawak-lawakkan dengan kawan-kawan. Kesian tuan-puan. Sekarang ni saya nak cerita macam mana pornografi ni digelar sebagai the new drug, dadah alaf baru. Okey? Kita mungkin biasa masa sekolah AADK datang kat sekolah kan? Sorry, saya sedawa pula. Tak tahulah dengar tak kat live ni kan. AADK datang kat sekolah, dia bercerita tentang dadah. Ada dadah yang kita tahu ganja. Ada dadah yang kita tahu namanya kokain. Ada jenis ais, syabu. Dan macam-macam lagi dadah yang ada kita dengar daripada AADK. Namun hari ini ada satu gerakan daripada Amerika Syarikat, walaupun mereka yang publish banyak video lucah kat dunia, tapi ada satu gerakan di Amerika Syarikat yang melawan pornografi dengan menubuhkan satu gerakan yang dipanggil sebagai Fight the New Drug. Mereka ini NGO, individu yang bernaung, ada juga church, gereja yang bersama dengan mereka untuk melawan pornografi ini. Fight the New Drug. Kalau tuan-puan boleh nak tengok apa yang mereka lakukan, membantu penagih pornografi, memberi kesedaran, boleh search fighttheNewDrug.com. Tuan-puan akan jumpa ataupun search kat Google. Bagaimana mereka ni betul-betul membangunkan satu modul untuk kempen besar-besaran, betapa dahsyatnya pornografi ini
hingga mereka dapat mengumpulkan data-data cerita-cerita mereka yang ketagih pornografi. Dan mereka bantu mereka ini tegaklah. Dan mereka juga bangunkan untuk mereka ni challenge supaya tidak melakukan onani, tidak menonton video lucah, mereka bantu. Tapi dalam negara kita ni, yang kita sangat skeptis dengan isu-isu seksualiti, tentang pornografi, tentang pendidikan seksual yang kita rasa benda ni lucah, jangan diceritakan. Kita tengok negara kita ni penuh dengan adat ketimuran, Malay Muslim Melayu yang beragama Islam, majoriti. Kita rasa hal macam ni tak patut diceritakan. Ya, hal-hal yang untuk mendidik tentang pendidikan seksualiti, kita kata jangan ajar budak. Sebab ini nanti akan buatkan budak nanti amalkan seks bebas. Nanti mak ayah cerita, budak-budak tu nak cuba. Ya. Tapi kita tabu dalam hal pendidikan seksualiti, dalam masa yang sama kita terima lawak-lawak lucah. Kita terima lawak-lawak pornografi, lawak-lawak double meaning. Yang akhirnya kita pun keliru. Aku ni nak jadi apa sebenarnya? Ya. Tuan-puan, benda ni saya kena cerita detail sebab benda ni dah menjadi satu budaya yang teruk dalam masyarakat. Hingga apa lagi yang boleh kita kata? Ya. Kalau kita tengok ada muncul cerita budak kena cabul, budak kena rogol, cikgu ni cabul budak ni, orang ni cabul orang ni, yang ini kena seks luar tabi'i, yang ini didakwa di mahkamah sebab kes-kes cabul rogol. Kita akan kata apa benda lah dia orang ni? Kan? Baik langgan pelacur, kenapa main dengan budak kan? Tapi kadang-kadang hal seperti ini pun dilawakkan tuan-puan. Nampak tak bagaimana masyarakat kita pada hari ini? Ya, mereka nampak masalah kehamilan luar nikah yang ada di Malaysia sangat banyak. Daripada tahun 2005 sampai 2015 dicatatkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara sebanyak 537,000 kanak-kanak yang lahir tanpa perkahwinan, anak tak sah taraf. Okey. Daripada tahun 2015 sampai 2018 sebanyak 16,000 gadis bawah umur 18 tahun yang melahirkan anak luar nikah. Kita nampak kesan dia. Gadis hamil luar nikah, kita nampak 1,5 juta anak luar nikah yang dilahirkan. Daripada tahun 2015 sampai 2018 sebanyak 577 kes pembuangan bayi tuan-puan di Malaysia. Okey. Dan untuk tahun 2019 saja tuan-puan, daripada bulan Januari sampai bulan Mei, lebih kurang 96 kes pembuangan bayi yang berlaku di Malaysia. Kita nampak benda ni. Dan bayi-bayi ini yang banyak dibuang di kawasan kejiranan, di surau, depan rumah orang, depan masjid, depan rumah ibadah. Ada juga yang kedua dibuang di tempat pembuangan sampah, dibuang dalam tandas. Kita nampak benda ni. Kita nampak permasalahan sosial yang sangat dahsyat pada hari ini. Kita nampak masyarakat yang semakin menggila dengan kelucahan, yang normalize kelucahan. Tapi kita berfikir, apa benda yang kita boleh buat sebenarnya? Apa benda yang kita boleh ubah daripada diri kita? Ya, kalau sekiranya kita adalah seorang ayah, ubah daripada diri kita, isteri dan anak-anak. Kalau sekiranya kita ini adalah seorang lelaki bujang, ubah pada diri kita, bantu kawan-kawan. Ya. Sebab kalau kita sedar tentang betapa dahsyatnya pornografi akan menyebabkan jenayah-jenayah selepas daripada itu, maka kita akan mula memperbaiki diri dan cuba membaikkan orang yang ada di luar. Hari ini bila ada ibu-ibu yang mesej saya, WhatsApp saya, "Tuan, anak saya ni dah tengok video lucah." Umur berapa tahun? 8. "Tuan, anak saya ni kantoi. Dia kata nak buat online class. Saya bagilah handphone. Dia cakap nak cari bahan kat Google. Bila saya check history, tuan, penuh video-video lucah yang dia tengok. Anak saya tuan baru 6 tahun tuan. Saya tengok dia punya history. Dia cari bahan kat dalam YouTube. Penuh dengan keyword-keyword lucah yang anak saya tengok. Anak saya tuan, dia dah terjebak dengan video lucah daripada animasi tuan-puan." Ya. Saya bila dapat hal seperti ni, saya rasa macam, aduh, kesian. Ya. Dan ibu bapa semakin keliru. Kenapa anak-anak tertarik benda ni? Kenapa remaja mencari pornografi? Kenapa bila dewasa mereka normalize benda ni? Sekarang ni mari saya ceritakan bagaimana pornografi digelar sebagai the new drug, dadah ala baru, dan kenapa ia akan merosakkan otak manusia. Baik, sekarang ni saya nak ceritakan. Okey? Saya nampak ada macam-macam soalan kat situ. Saya terangkan dulu berkaitan dengan kitaran pornografi. Selepas daripada itu, saya akan cuba menjawab soalan-soalan rakan-rakan yang ada kat sini. Okey? Baik. Yang pertama tuan-puan, kita faham. Bila kita cerita tentang otak manusia yang ada Tuhan ciptakan pada kita ni, ya,
otak kita ada bahagian-bahagian tertentu khusus yang Tuhan beri pada kita. Namun di bahagian tengah-tengah otak ni tuan-puan, ada satu tempat yang dipanggil sebagai limbic system. Limbic system. Okay. Limbic system ni salah satu fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon bagi manusia. Hormon. Kalau kita tengah senyum seperti ini, hormon yang akan dirembeskan bernama endorfin. Hormon yang dirembeskan. Namun ketika kita mendapat kebahagiaan, keseronokan, yang kita enjoy, kita rasa seronok buat satu-satu benda, maka hormon yang terhasil ketika itu dipanggil sebagai dopamin. Okay. Saya rasa tuan-puan mungkin dah pernah dengar video ni. Kalau tuan-puan nak faham tentang bagaimana pornografi ni merosakkan, boleh search video KML Studio, cari video garapan daripada Aiman psikologis, dia bercerita bagaimana ketagihan pornografi merosakkan otak. Okay. Dopamin ni, dia akan dikeluarkan bila kita mencapai kebahagiaan. Maksudnya hormon gembira lah. Kita happy, dopamin dikeluarkan. Happy, dopamin dikeluarkan. Namun, di bahagian depan kita ni, otak kita ni, bahagian sini, kalau kita letak tangan di depan kita punya dahi ni, di sini, ini ada satu bahagian yang tidak ada pada haiwan. Hanya ada pada manusia. Inilah tempat yang dipanggil sebagai PFC. Prefrontal cortex. Okay? Tidak ada pada haiwan, hanya ada pada manusia. Apa fungsi otak yang ada kat depan ni? Otak kat depan ni tuan-puan, dia berfungsi untuk manusia ni buat keputusan, buat pemilihan, untuk penerapan nilai-nilai murni, nilai-nilai yang baik. Hingga manusia ni boleh bertindak rasional untuk memilih kehidupan mereka lah. Okay? Di sini. Di bahagian prefrontal cortex yang ada di depan dahi manusia. Okay. Namun, bila mana seseorang individu, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, mereka dah mula terjebak, katakanlah dia tak terjebak dengan pornografi yang hardcore, yang maksudnya bogel terus, tapi terjebak dengan soft pornografi dulu. Apa itu soft pornografi? Adegan bercium-ciuman, adegan berpelukan, adegan drama-drama atas katil, video-video yang berpeluk-pelukan antara lelaki-lelaki, lelaki perempuan, perempuan-perempuan. Ketika ini juga hormon dopamin ini akan dirembeskan. Daripada limbic system, dia akan bergerak pergi ke bahagian PFC ni, frontal cortex, dia akan pergi. Okay. Atas dorongan, dia rasa mula-mula dia mungkin tak selesa. Anak kita bila tertengok tiba-tiba ada pop-up, main Among Us, main PUBG, main Mobile Legend, tiba-tiba keluar pop-up gambar yang menggiurkan. Dia mungkin tak selesa, dia tertanya, apa benda ni? Tapi ada datang perasaan ingin tahu. Inilah tindak balas kepada dopamin yang dirembeskan. Bila mana dah ingin tahu itu, yang membuatkan dia explore lebih lagi tuan-puan. Inilah juga yang dialami oleh kanak-kanak di sekolah. Bila kawan cerita tentang benda ni, dia mula nak mencari benda tu dalam internet. Sebab itu saya selalu ceritakan, saya sebutkan ibu ayah tolong jadi cikgu pertama pendidikan seksualiti anak-anak. Supaya anak tak belajar daripada Syekh Google. Supaya anak-anak tak belajar daripada video lucah. Kalau anak dah mula terjebak dengan hal seperti ni, memang terlambat dah ibu ayah nak memahamkan anak-anak tentang perkara yang macam ni. Sian. Okay, nanti kita cerita tentang sexual grooming dan lain-lain. Okay, sekarang ni anak dia dah nak tahu. Dia dah tengok benda yang menyeronokkan, yang membangkitkan syahwat dia, hingga kemaluan dia pun memberi respon, yang lelaki berlaku ketegangan, yang perempuan pun rasa macam dah seronok. Apa yang akan jadi? Dia mula akan mencari yang lebih lagi. Hinggalah tuan-puan, dia bertemu dengan pornografi yang bersifat lucah 100%. Di mana? YouTube. YouTube dia mungkin tak ada benda ni, tapi idea-idea tu boleh anak perolehi di situ. Dan dia akan membawa pula kepada Google dan budak-budak akan akses. Satu video lucah mungkin rasa tak selesa. 2 kali, 3 kali, 4 kali, hingga budak ini akan ketagih. Kenapa sampai boleh ketagih? Dopamin yang dikeluarkan bila mereka terjebak dengan video lucah semakin banyak pergi ke bahagian frontal cortex yang ada di depan ni lagi, sehinggakan otaknya merasakan dia dapat kebahagiaan, keseronokan dengan video lucah. Okay.
Bahagian ini sangat penting untuk buat keputusan, untuk buat penilaian, nilai-nilai yang murni. Tapi tenggelam dengan hormon dopamin yang banyak dirembeskan sehingga orang yang ketagih video lucah, bang macam mana bang, saya tak boleh nak berhenti bang. Bang, saya dah terlibat dengan onani bang. Saya malu dengan diri saya. Tapi lepas saya berhenti 3 hari, saya buat lagi. Bang, macam mana bang? Saya nak berhenti bang. Saya sekarang ni dah umur 20 tahun bang. Saya dah terjebak daripada sekolah rendah. Kenapa jadi macam ni? Sedangkan video lucah ni, yang menontonnya siapa? Kita. Yang klik video lucah tu siapa? Kita. Yang scroll-scroll di timeline mencari benda-benda ni siapa? Kita. Yang search di Google cari benda ni siapa? Kita. Yang download video lucah tu siapa? Kita. Sepatutnya kita mampu mengawal diri kita, tapi disebabkan dopamin telah mengambil alih pemikiran hingga bahagiannya sepatutnya bertindak rasional, membuat pilihan yang baik, tak mampu berfungsi dengan baik. Itu yang kadang-kadang puasa pun tak dapat hilangkan ketagihan ni. Itu yang kadang-kadang dah tua, ada cucu pun terlibat dengan video lucah juga. Itu yang kadang-kadang dah berkahwin sekalipun terlibat dengan video lucah juga. Itu yang kadang-kadang kanak-kanak pun terjebak dengan video lucah juga. Apa jua profession ada tuan-puan. Sebab apa? Kekuatan untuk menghalang, mengawal benda ni semakin berkurangan disebabkan bahagian ini tidak dapat berfungsi dengan baik di depan ini. Kesian kan? Sebab itu kalau saya buka sesi Q&A kat dalam Instagram, kalau ada 100 soalan, 90 soalan akan bertanya. Budak-budak sekolah rendah yang banyak follow saya. Sekolah rendah, sekolah menengah kat dalam Instagram. Okay. 90 soalan. Bang, macam mana saya nak berhenti onani? Bang, boleh bagi tips tak macam mana nak berhenti tengok video lucah? Bang, saya hari tu baru je nak berhenti seminggu. Lepas tu saya terlibat balik dengan video lucah. Bang, macam mana bang? Saya ni dah malu dengan diri saya sebab hari tu kantoi. Mak saya tahu saya tengok video lucah. 100 soalan tuan-puan, 90 yang cerita tentang onani, tentang masturbasi, tentang video lucah. Siapa mereka ni? Anak-anak kita. Mereka takkan rujuk pada mak ayah dia. Sebab mak ayah pun tak faham benda ni. Sebab mak ayah tertutup tentang benda ni. Sebab mak ayah tak dapat faham ancaman anak-anak pada hari ni. Okey? Dan akhirnya, kitaran kelucahan tu akan diulangi oleh anak-anak hari ni. Bila membesar, 2 kali ganda kelucahan yang dia akan buat. Sebab zaman mereka ni sangat banyak benda-benda ni terdedah tuan-puan. Nampak tak bagaimana benda ni boleh berlaku? Sebab itu, di barat, bila mereka buat kajian, tu yang saya sebut tadi, the fight the new drug, gerakan daripada Amerika Syarikat. Mereka mengeluarkan data-data, kajian, bila mana mereka melihat 2 struktur otak manusia yang dibuat ujian MRI, diletakkan mereka yang ketagih dadah jenis kokain dan manusia yang ketagih pornografi, kerosakan yang dialami oleh manusia yang ketagih pornografi lebih dahsyat 100 kali ganda daripada ketagih jenis kokain. Kat mana yang rosak? Bahagian depan ni. Ya. Dan tuan-puan bayangkan, bahagian depan otak manusia ni, rosaknya tu ibarat dia accident, berlaku kemalangan, teruk bahagian kerosakan otak dia, sama seperti ketagihan pornografi di sini. Okay. Akhirnya tuan-puan, bila dopamin ni, dah banyak sangat hormon di bahagian sini tuan-puan, dia cuba mencari kepuasan yang lebih lagi. Akhirnya daripada dia buat dosa peribadi diri dia sendiri, adik dia kat rumah kena rogol. Akhirnya, hal seperti ini tuan-puan, tengok video lucah, dia dah rasa macam tak boleh pergi lah dengan benda tu. Dia mencari kepuasan yang lain, hantar pula video-video lucah kepada budak-budak yang ada Instagram, yang ada TikTok. Dan berlakulah sexual grooming. Mencari kanak-kanak, remaja yang ada dalam media sosial, mengajar budak-budak tu untuk benda-benda seksual seperti ini, menghantar video-video lucah, disebabkan mereka nak mencari keseronokan yang baru sebab dah biasa tengok video lucah, perlu cari benda-benda yang lain. Nampak tak kesan video lucah ni? Ini acting out ni, hujung. Disebabkan video lucah tuan-puan, tahun lepas ada seorang budak darjah 6 di Melaka telah merogol seorang budak perempuan umur 4 tahun tuan-puan. Bila poli buat siasatan, budak ni merogol budak perempuan tu 3 kali. Budak perempuan tu adalah anak pengasuh kepada mak dia. Mak dia asuh budak lah. Salah seorang budak 4 tahun. Dan mak budak tu buat report polis. Bila polis tahan reman budak lelaki berkenaan, soal siasat, rupa-rupanya dikata dia terpengaruh dan juga dia terangsang lepas tengok video lucah. Budak darjah 6 Tahun lepas juga tuan-puan, berlaku satu kes kat Penampang, Sabah. Ada seorang budak darjah 5, dia rogol kakak sepupu dia darjah 6. Bila polis buat siasatan, sama tuan-puan.
sebab ketagih ataupun terangsang lepas tengok video lucah. Lihatlah bagaimana acting out pornografi membentuk masalah jenayah seksual selepas pada itu. Okay. Dan benda ni tuan-puan, bukan sekadar kanak-kanak, bahkan remaja. Hari ni istilah remaja berkaitan dengan benda-benda seksual ni terlalu banyak. Nak try, on tak on tu kadang-kadang hal yang lain jugalah. Tapi try, roman, kocak. Ini beberapa belen, macam-macam istilah yang ada dalam masyarakat kita, terutama remaja. Kunyit, serai, halia. Saya kadang-kadang bila pergi sekolah tu sedih nak cerita benda ni tuan-puan. Satu ketika saya pernah tanya di sekolah kepada pelajar. Saya tanya apa itu maksiat. Jadi masa tu ceramah dengan budak darjah 2 ada seorang budak lelaki angkat tangan. Budak-budak lain katalah dosa, benda jahat, benda yang tak elok. Tiba-tiba ada seorang budak lelaki kat belakang angkat tangan. Dia kata rogol. Okay. Suara dia kuat. Semua kawan-kawan dengar kat dalam dewan. Cikgu-cikgu pun rogol. Saya risau bila jawapan yang diberikan rogol ni adalah seorang kanak-kanak yang baru 8 tahun. Saya pergi pada dia. Saya tanya, awak cakap apa tadi? Dia kata rogol. Okey, saya kata cuba cerita. Rogol tu apa? Sebab kalau budak seperti 2 tahun boleh sebut perkataan rogol, itu sangat merisaukan. Daripada mana dia dengar perkataan tu? Kenapa dia sebutkan rogol itu adalah maksiat? Dan bila saya tanya pada dia, rogol tu apa? Dia kata rogol tu ada 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Saya tanya dia apa yang budak lelaki perempuan tu buat. Dia kata dia orang masuk bilik. Lepas dia orang masuk bilik, buat apa? Kuncilah pintu. Dia jawab ni budak lelaki ni tanpa rasa bersalah ke, takut ke. Dia main jawab. Budak tuan-puan bila tanya dia jawab je lah. Okey, lepas dia kunci pintu, dia orang tanggal baju. Saya dah risau masa ni. Ya, lepas tu saya tanya perlahan dia, bang, lepas dia tanggal baju buat apa? Dia orang baring atas katil. Lepas tu saya tanya lepas baring atas katil, dia gelak je. Ha. Jawapan yang diberikan ni tuan-puan menimbulkan bising satu dewan. Budak-budak lelaki semua gelak, budak perempuan pun gelak walaupun mungkin dia tak faham. Ya. Sebab itu saya nak beritahu pada mak ayah, kalau kita hantar anak kita kat sekolah, kita tak pernah pun cerita tentang hal ini pada anak. Bayangkan, kalau ada kawan-kawan anak kita yang seperti ni, apa yang anak kita akan belajar nanti? Sebab tu saya selalu berulang, anak orang lain pun anak kita juga. Sebab tu kalau kat media sosial, orang tu tak ada kaitan pun dengan kita, tapi kita kena tegur sebab kita hidup bermasyarakat. Ya. Kawasan kejiranan, adik-beradik kita, sepupu anak saudara kita, kena tegur. Walaupun kadang-kadang adik-beradik kita ni kita tegur, dia kata aku tahulah jaga anak aku. Tu yang kadang-kadang menyedihkan. Budaya tegur-menegur, nasihat-menasihati ni tidak mendapat tempat dalam masyarakat hingga mereka tak pedulikan pun budak-budak seperti ni. Kesian. Ya. Itu saya ceritakan tadi puan-puan. Bagaimana pornografi memberi idea kepada kanak-kanak dia macam ni. Okey. Dan tuan-puan nak bagi tahunya adalah pornografi juga akan membentuk satu istilah yang dipanggil sebagai parafilia. Okey, parafilia. Parafilia ni bolehlah dikatakan sebagai sexual disorder. Masalah berkaitan dengan mental Parafilia. Apa itu parafilia? Parafilia ni adalah individu yang mempunyai keinginan seksual yang luar biasa di luar batas seorang manusia. Yang normalnya adalah lelaki hubungan seksual dengan manusia lah, ya, ataupun lelaki dengan perempuan. Itu yang normal. Tapi parafilia ni betapa dahsyatnya mereka muncul istilah-istilah ataupun perlakuan-perlakuan yang gila. Sebagai contoh, pedofilia. Okay. Kita pernah dengar berkaitan dengan pedofilia ni. Pedofilia adalah individu dewasa ataupun remaja yang ada kehendak seksual secara eksklusif kepada kanak-kanak yang belum akil baligh. Maksudnya mereka suka untuk lampiaskan nafsu mereka kepada anak-anak yang belum akil baligh. Biasanya 12 tahun ke bawah. Okey. Di kalangan parafilia ni juga tuan-puan, ada juga yang dipanggil sebagai zoofilia. Okey. Kalau sebut zoo ni kita nampak haiwan lah, dan ada manusia kehendak seksual dia yang luar biasa hingga mereka dapat kepuasan seksual bila mereka melakukan hubungan dengan binatang. Di sini juga tuan-puan ada parafilia yang dipanggil sebagai fetish. Fetish ni pun sangat menakutkan. Sebab hari ni tuan-puan, fetish ni
Ya, mereka boleh terangsang tengok tudung perempuan, tengok telekong orang perempuan, tengok perempuan pakai niqab, tengok perempuan yang ya, kehendak-kehendak seksual dia bersifat objek. Selipar, pakaian, tudung, niqab. Sebab itu kita jangan pelik kalau sekiranya perempuan tu dah elok dah tutup aurat, tapi disebabkan fetish ni yang rasa dapat kepuasan seksual disebabkan pakaian, ya, dia terangsang tengok pakaian yang dipakai oleh individu tu, itu yang akan membawa kepada masalah yang lain. Jangan pernah bertoleransi dengan pornografi. Dia akan mewujudkan manusia yang macam-macam ni tuan-puan. Okay? Kesian saya nak beritahu. Ya. Bagaimana fetish ni, kalau kita tengok kan, kalau kat luar negara tu, ada cerita kahwin dengan kereta kan. Itu fetish lah. Kita kata apa kepelik kahwin dengan kereta. Ada yang kahwin dengan anjing. Apa kepelik kan. Tapi inilah bagaimana parafilia hingga membawa masalah kepada pemikiran mereka. Mereka ni boleh dirawat, tapi mereka rasa mereka okey. Sebab itu, bila mana kita cerita tentang ketagihan pornografi, parafilia, ya, mereka ni perlu dibantu dengan mendapatkan rawatan. Sama ada rawatan konseling yang yang berterusan, bertemu dengan psikologis, bertemu dengan psikiatris. Tapi mereka tak akan jumpa lah, sebab mereka tahu macam pedofilia ni, dia ada kecenderungan seksual dengan kanak-kanak. Kalau dia pergi ke hospital, dia rujuk dengan doktor, dia tahu benda tu jenayah. Memang dia tak akan bagi tahu. Sebab dia takut kena tangkap. Akhirnya mereka ni lah yang ada dalam masyarakat kita. Tahun 2007, saya rasa tuan-puan yang sekarang bayar dengan saya 30-an, lewat 20-an, mesti pernah dengar kisah adik Nurin Jazlin kan? Allah yarham. Yang mana dia dicolik, ya, akhirnya ya, dia diculik beberapa hari, mak dia buat report polis. Dan bila saat dia dijumpai, sangat menyedihkan bila dia dah terbunuh, ya. Diletakkan tepi jalan dalam sebuah beg sukat, ya, dibunuh, badan lebam-lebam, kemaluan dia. Sedihlah kalau nak cerita benda ni. Okay. Pelaku jenayah ni yang menculik dan merogol kanak-kanak ni, sampai sekarang kita tak tahu siapa dia dan di mana dia berada. Ya. Sebab itu saya nak beritahu, mereka yang kadang-kadang ni memilih kanak-kanak untuk dijadikan mangsa. Yang disebabkan dia tahu kanak-kanak ni mudah diperdaya. Ya? Budak-budak ni mudah mempercayai orang dewasa. Sebab itu kita kena hati-hati benda ni. Educate anak kita, ingatkan anak kita. Okay? Nah, sekarang ni saya nak beritahu pada tuan-puan. Cerita tentang pornografi je kan. Tahun lepas juga, laman lucah yang saya sebut tadi lah. Ya? Kita tahu tahun ni Malaysia nombor 4. Nombor 4. Kat dunia ni yang search coronavirus dalam laman web lucah. Sepatutnya kau nak cari maklumat tentang coronavirus, search lah kat Google. Pergi search kat dalam laman web lucah. Malaysia nombor 4 paling banyak mencari benda ni. Kenapa benda ni macam ni berlaku? Ini saya nak sebutkan. Pornografi, mereka menyediakan tim ataupun tema-tema yang pelbagai. Okay? Kalau orang tu suka hubungan seksual yang bersifat ganas-ganas, maka ada istilahnya BDSM. Yang perempuan diikat, didera, ya, mereka rasa dapat kepuasan seksual. Dan inilah kadang-kadang ada kes, ya, satu jabatan agama ketika saya di Negeri Sembilan dijemput untuk persidangan meja bulat. Ustaz tu cerita dia pernah kendalikan satu kes isteri dia ketika melakukan hubungan seksual dengan suami dia buat macam tu lah. Ikat mata, ikat tangan pada katil. Dan isteri dia rasa seronok dia melakukan macam tu. Dan suami dia pun seronok. Dia rasa macam okey. Ini adalah genre theme yang ada, tema-tema yang ada dalam video lucah. Okay. Sebab apa jadi macam ni? Dopamin tadi, ingat tak? Dopamin hormon tadi yang menyebabkan manusia yang ketagih pornografi akan explore lebih lagi. Di situ juga ada istilah yang dipanggil sebagai MILF. MILF ni adalah istilah pornografi. Kalau tuan-puan nampak ada orang komen ni, ini ya berhubung kait dengan tema-tema buat hubungan dengan orang-orang macam makcik-makcik, macam mak-mak. Ya. Sebab itu kadang-kadang ada yang terangsang bila tengok janda, bila tengok perempuan yang berusia, ni dorongan daripada pornografi, MILF. Di sini juga dalam pornografi mereka menyediakan hubungan seksual. Ya, porno-porno yang melibatkan apa namanya antara cikgu dengan pelajar. Ini yang kadang-kadang bila pelajar melihat video yang macam ni, kepala dia akan mula visualize cikgu tu seperti apa yang dia tonton dalam video lucah.
Sebab tu kalau tuan-puan, kalau dengar cerita berkaitan dengan Cikgu Suraya, Cikgu Suraya, Cikgu Suraya, inilah cerita dia. Cikgu Suraya ni adalah salah satu cerpen yang tak tahulah siapa yang tulis pada tahun 2000 lebih masa tu. Yang bercerita bagaimana hubungan seksual antara seorang guru. Ini cerita rekaan dia, bukan cerita betul. Ya, dengan anak murid. Inilah bacaan-bacaan budak-budak zaman dulu. Tapi sekarang, benda ni dipaparkan dalam pornografi. Ya. Kesian. Hingga tahun lepas tuan-puan, Muhammad Lucah ni, dia keluarkan data, disebabkan dopamin, manusia ni dah terlalu kerap menonton video lucah yang sama je, hingga tuan-puan, carian pertama paling banyak tahun 2019 adalah video amatur. Video amatur. Video amatur ni apa? Video-video orang biasa, bukan pelakon pornografi, tapi yang leak. Yang dirakam, mungkin tak ada niat nak disebarkan, tapi tersebar. Yang ini yang banyak dicari. Okay. Mungkin dia dah rasa bosan dah tengok video lucah yang sama, cari yang lain pula. Yang kedua tuan-puan, video dengan tema alien. Tuan-puan boleh bayangkan, manusia mencari video lucah berkaitan dengan alien. Apa kepelik sangat? Kenapa jadi macam ni? Disebabkan dopamin dia ni yang dah banyak dirembeskan hingga rasa bosan dengan tim pornografi yang biasa membuatkan mereka cari tentang alien. Tak kegila nama dia. Ada banyak lagi senarai, ada 10 kalau dia keluarkan data tu. Tapi saya nak beritahunya adalah, lihatlah bagaimana pornografi merosakkan manusia. Merosakkan keluarga, merosakkan kanak-kanak, merosakkan orang dewasa, merosakkan seorang tua, merosakkan seorang mahasiswa-mahasiswi. Jadi, apa yang kita boleh buat? Ya, mungkin nanti soalan-soalan mungkin akan tanya, bang, macam mana nak berhenti? Apa tips dia? Itu kemudian. Tapi sekarang, saya serahkan kembali pada moderator. Sebab dah 9.48 dah rupanya. Silakan. Sebenarnya saya nak tegur, tak tergamak. Ya, saya dengar. Tapi saya teruskan juga. Okey, baik. Tuan ada apa-apa lagi ke nak rap ke atau sebelum kita ke sesi Q&A? Hujung nanti saya akan ceritakan. Mungkin ada kawan-kawan yang struggle nak berhenti. Mungkin anak ada terlibat. Nanti saya akan ceritakan apa tips-tipsnya lah. Tapi sekarang kita boleh tengok soalan-soalan. Boleh saya jawab insyaAllah. Okey, baik. Terus kepada soalan pertama daripada Amirul Adli Azman. Apakah pandangan Akhil Fairuz terhadap segelintir video content creator ni, orang-orang yang famous ni yang menghasilkan video-video berunsurkan seks? Tambahan pula, bila golongan-golongan ni ditegur, mereka akan anggap teguran tu satu kecaman pula. Seolah-olah play victim. Apa pandangan tuan? Ada benda yang kita boleh tegur yang mereka ni akan ambil tindakan lah. Saya Aman Azan kan, isu Aman Azan hari tu yang mana buat video-video yang berunsur kelucahan jugalah. Dan bila saya tegur dia, juga YB Asma Hussein, senator, bercerita tentang isu ini, maka Amar pun dia ambil peduli juga dengan kita punya kritikan dan juga ketidakpuasan hati dengan konten yang dibangunkan. Namun sebenarnya di dalam YouTube terlalu banyak content creator di TikTok, di Instagram, di YouTube yang menghasilkan konten-konten double meaning, yang menghasilkan konten-konten bersifat soft pornografi dan agak sukar untuk kita halang. Disebabkan saya pernah dapat maklumat daripada YB Asma juga, disebutkan mereka pernah bertemu dengan Google di Malaysia lah. Sebab YouTube bawah Google kan. Mereka menyatakan kerisauan dengan penghasilan konten-konten soft pornografi dan minta disekat video-video ni untuk diblok lah. Namun pihak Google beritahu kalau mereka hapuskan satu video, video tu akan dimuat naik pula di channel yang lain. Tutup sini akan ada kat sini, tutup sini akan ada kat sini. Betul atau tidak? Inilah yang berlaku. Ya. Apa yang Google cadangkan adalah influencer ataupun mereka yang memahami isu ini tampil ke depan, membina pengaruh dan menyampaikan perkara yang sepatutnya kepada masyarakat. Kalau kita nak melawan mereka ni, dia akan tumbuh lagi dan lagi. Namun, kalau sekiranya hal seperti nak dibasmi, bukan saya yang patut bertindak, tetapi pihak berkuasa, jabatan agama, kementerian mana-mana, komunikasi ke apa semua, alertlah benda ni. Sebab benda ni dah lama berlaku. Okay? Kalau sekiranya nak hapuskan tu memang satu kesukaran, jumpa dengan YouTuber ni, content creator ni, bagi tahu pada mereka seperti ceramah saya hari ni, ceritakan apa masalah semasa ni supaya mereka difaham. Ya, akhirnya mereka mungkin akan bersama dengan kita.
Tapi kalau kita against, kita lawan, kita block, kita nak hapuskan dia punya media sosial ataupun YouTube, dia takkan selesai masalah. Akhirnya dia akan keluarkan lagi, buat channel yang baru lagi. Benda yang sama je akan berulang. Ya, setakat ni lah, semampunya lah yang boleh buat. Kecaman play victim tu nak buat macam mana? Dia ada follower. Memanglah. Saya pun kalau tegur memang selalu kena maki je. Kat IG kena maki, kat Facebook kena maki. Entahlah, dah lali dah. Hey. Soalan seterusnya. Biasa tu bila kita nak buat benda baik memang banyak kecamannya, kan? Soalan seterusnya. Macam mana remaja kita? Saya risau pula kalau soalan ni tuan jawab. Makin Jawab ramai je, orang tak belajar apa. cara macam mana nak akses. Macam mana Tak apa. soalan beliau, Saya dah cerita macam mana remaja boleh log masuk ke laman web Lucah? Saya dah cerita macam-macam dah tadi. Soalan ni tak ada masalah pun. Ya, tu yang saya sebut tadi. Apps dia ada aplikasi VPN. Ya, dia boleh menukar kita ni akses bukan daripada Malaysia. Dia dah block di Malaysia tapi dia tukar Kanada ke Singapura ke, jadi dia boleh akses. Cuma saya nak beritahunya adalah video Lucah ni bukan sekadar akses kat laman web. Bahkan kawan-kawan anak kita hantar kat WhatsApp, hantar file kat dalam Telegram, kat Instagram. Ya, maksudnya dia bukan sekadar laman web saja. Tapi dalam media sosial yang mana-mana pun akan ada individu yang tak guna ni yang akan mula menghantar benda-benda macam tu. Itu yang saya nak beritahu. Mana pula moderator ni hilang. Apakah pandangan tuan tentang pornografi bagi golongan homoseksual yang jarang diperkatakan oleh masyarakat? Kerana lelaki sekarang tidak selamat. Dah betul. Saya pernah ya Tuan Ahmad Bahiki 2 tahun lepas ada kanak-kanak yang diliwat oleh sepupu dia. Sepupu dia 13 tahun. Dan kanak-kanak tu baru umur 7 dengan 5 tahun. Okay, dia diliwat oleh sepupu 13 tahun. Puncanya sepupu dia yang form 1 ni menonton video Lucah gay. Okay, bila dia tengok video gay, dia tunjukkan pada sepupu dia, adik sepupu dia 7 dengan 5, budak ni tengok. Bila budak ni tengok, budak ni rasa macam seronok, rasa macam nak buat, dan akhirnya budak 2 orang tu jadi mangsa, tuan. Gay porn ni memang juga dia menjadi hasil carian yang banyak jugalah di laman-laman web Lucah. Disebabkan komuniti homoseksual LGBT ni memang semakin meningkat di seluruh negara. Saya lost kejap. Dan kalau sekiranya di Twitter, saya banyak mendapat maklumat daripada kawan-kawan di Twitter juga. Banyak sebenarnya akaun-akaun yang mereka terlibat dengan homoseksual yang di-follow 30,000 orang, 40,000 orang pengguna Twitter. Dan mereka ni adalah orang dewasa yang umur 20 tahun ke atas. Okay? Dan mereka memang menyebarkan terlalu banyak porn gay yang sangat banyak. Hingga kadang-kadang saya rasa apa lagi yang boleh dibuat. Sebab kita terlalu banyak kerja tuan-puan. Sampai tahapnya kita hanya boleh mampu untuk menyekat benda ni dalam rumah kita dulu. Fahamkan anak, terangkan pada anak tentang hal-hal macam ni, barulah anak kita ni dia bersedia berhadapan dengan ancaman-ancaman ni. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya. Sekarang biasa dalam grup kerja pun college-college dihantar, hilang rasa malu. Betul lah tu. Itu yang saya kata tadi, proses normalisasi. Puan Nabila sebut tentang benda ni. Bila mereka ni dah normalize benda ni, dia rasakan benda ni kelakar, dia rasakan semua orang terjebak dengan porn, semua orang boleh terima benda macam ni. Jadi akhirnya dia rasa orang ni apa aku gurau-gurau je hantar benda ni. Nampak kan? Daripada Tuan Idris Jawi. Tuan, bagaimana pandangan Tuan terhadap perfilman tanah air kita yang ada adegan berunsur rogol dan sebagainya? Adakah adegan tersebut perlu dipaparkan atau bagaimana? Sebenarnya, kalau ada adegan-adegan yang rogol ni, biasanya pihak Finas, sebab kalau drama ataupun filem, mereka akan ada badan penapisan filem, Finas lah. Biasanya mereka akan memotong adegan-adegan yang bersifat seperti ini. Sebab itu kalau filem-filem yang bercorak ganas ataupun bersifat seksual ni, dia akan letakkan klasifikasi 13 tahun ke atas, 13 PL ataupun 18 tahun ke atas. Kalau 13 tahun, anak-anak bawah 12 tahun boleh tengok. Tapi dengan pantauan ibu bapa. Kalau anak tengok benda tu, parents kena cerita apa yang anak dia dah tengok. Sebab itu, bila filem ke drama ke, cerita Nur ke tentang pelacuran kan,
tentang apa namanya isu-isu yang melibatkan agama ke, kalau anak tonton bersama, inilah ruang untuk parents educate anak tentang masalah sosial yang berlaku dalam negara kita. Kena cerita pelacur tu apa, kenapa orang tu boleh jadi pelacur, ya. Ini ruang yang kita panggil sebagai learning moment saat anak nak memahami tentang sexuality. Okay, jangan takut nak cerita pada anak. Kalau nak tanya, mak, apa pelacur tu buat? Kenapa dia orang tu jual diri dia? Kenapa orang tu nak bayar pada dia? Ceritakan. Ceritakan juga kenapa mereka ni boleh jadi pelacur. Kenapa mereka jual tubuh badan mereka. Tekanan ekonomi, perlu dibantu. Ya, kenapa mereka tu apa jadi anak dia macam ni? Kena cerita. Ini ruang-ruang yang ada lah. Cuma sebagai ibu bapa, kita kena alert. Apa yang anak kita tonton, apa yang anak kita lihat. Saya jawab sikit lagi. Sebagai contoh, kadang-kadang anak saya ni dia access juga YouTube. YouTube Kids, budak-budak mana suka, video dia tak banyak. Diorang suka YouTube yang biasa. Jadi sentiasa ulang pada anak, dalam YouTube ni bukan semua video kartun yang kelakar, yang lucu, yang best, superhero, tak. Tapi dalam ni juga akan ada video-video yang tak elok. Video orang tak pakai baju, video ganas, video orang bercium-cium, orang peluk-peluk. Ada kartun yang memaparkan imej-imej yang orang seksi. Ya, kalau ada jumpa, beritahu dengan abi, beritahu dengan ayah. Ya, bila anak kita daripada awal dah faham dalam internet bukan semua benda yang baik, bukan semua benda yang elok, apa-apa dia akan rujuk kita. Inilah ruang komunikasi yang parent terlepas pandang. Ini yang saya keluarkan ibu, formula mudahnya mengajar pendidikan seksualiti kepada anak sendiri. Supaya parents ni tak rasa tabu nak cakap benda ni pada anak. Ini zaman anak kita. Anak kita yang berhadapan dengan ancaman ni. Tapi kita tak pernah nak bersedia untuk berterus terang. Mungkin ada soalan lain. Ya. Tuan, seawal umur berapa tu? Seawal umur berapa yang boleh ajar anak tu? Ajar apa? Maksudnya kongsi tentang seksual lah. Perkara-perkara tu. Kalau anak dapat gadget awal, kena cerita awal lah. Kalau anak dah tengok YouTube daripada umur 3 tahun, masa tu dah kena cerita. Bukan sekadar cerita itu saja, kena cerita juga berkaitan dengan private part, sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, apa nak kena buat kalau ada orang sentuh private part dia. Inilah pendidikan sexuality. Hal ni saya cerita detail dalam ibu saya. Juga dalam media sosial, dalam YouTube, dalam ML Studio. Inilah yang selalu saya ulang lagi dan lagi. Okay? Bila anak kita dah faham, anak kita dah tahu apa kita cakap, ulang lagi. Sama benda macam ni, kena ulang. Anak tu sendiri yang akan tahu nanti. Nanti dengan sepupu dia cakap, apa tengok cerita tu? Abi kita kata cerita ni tak elok, jangan tengok. Ini yang kita nak. Anak-anak kita ni faham daripada awal. Tu soalan. Baik, Tuan. Dalam era dunia 5G sekarang, panjang ni. Gadget, sex toys, daripada hartanah kedah, dalam era dunia 5G sekarang ni, Malaysia tak masuk lagi. Ya. Okay. Dia nak cakap sex toys dijual tanpa berselindung secara online. Ya, saya pernah jumpa dalam Lazada. Ya, sama, memang ada. Tapi tak habis, ya. Tapi itulah macam mana yang tadi saya sebutkan, benda ni tersebar luas. Kita macam bukan terlepas pandang, tapi oleh kerana mungkin kita kurang terdedah dengan hal macam ni, jadi kita rasakan hal ini terasing bagi kita. Kita kena tahu juga sebab anak-anak kita lambat laun akan tahu. Macam mana nak stopkan, ni saya dah jawab tadi, Puan Nurul Syafiqah, double meaning kan. Double meaning susah nak cakap. Setiap orang dia berpandangan benda tu benda biasa, benda tu kelakar, benda tu lucu. Dan dia akan rasa kita ni tak sporting. Ya, tapi demi kemaslahatan awam, demi diri kita, please say no. Ya, bagi tahu aku tak selesa dengan apa yang kau cakap, apa yang kau hantar benda ni. Kena bagi tahu supaya mereka ni sedar. Itulah tak sporting. Kena dia buat lagi, cakap lagi. Ataupun buat tak tahu. Ashraf Amirozi. Moderator nak tolong baca ke? Bacakan dulu. Bagaimana daripada Ashraf Amirozi, tolong berikan pencerahan bagaimana nak keluar pornografi kepada terjebak bertahun-tahun lamanya. Baik, bila kita sebut tentang ketagihan pornografi, ni dah bertahun-tahun ni ketagih lah. Bila nak keluar kepada ketagihan yang pornografi ni memang dah bersebati dalam kehidupan dia tengok, dia tonton,
bertahun-tahun, ia satu benda sukar untuk dia berhenti, sama juga dengan orang isap rokok. Kalau dia isap rokok daripada dia 6, sekarang umur 30 tahun, masa bila dia boleh berhenti? Ya. Macam mana dia nak berhenti? Susah. Sebab rokok ni juga adalah satu ketagihan. Begitu juga dengan pornografi. Sangat. Apatah lagi dia memberi efek kepada otak tu tadi. Okey, bahagian yang saya sebutkan tadi, dopamin yang ada penuh di bahagian depan ni. Jadi untuk berhenti menonton pornografi, dia perlu secara berperingkat-ringkat, perlahan-perlahan. Dia tidak boleh berhenti tiba-tiba. Okay, nanti otak tu nanti dia macam memberontak. Dia memberontak dan rasa, aku nak tengok lagi. Jadi kita ni nanti individu yang ketagih pornografi ni, dia akan cuba lawan, akhirnya gagal juga. Sebab berhenti secara mengejut. Okay, kalau kuat silakan. Tapi kalau sekiranya kita nak berubah secara perlahan, secara elok, berkesan, perlahan-lahan. Sebagai contoh, seminggu 7 kali tengok. Minggu seterusnya, kurangkan jadi 6. Satu tu kita ganti pula dengan aktiviti yang berfaedah, yang membawa keseronokan. Ingat, dopamin ni dia seronok dengan pornografi. Dalam masa yang sama, satu yang kita dah tinggalkan 7 jadi 6, satu tu gantikan dengan aktiviti yang kita seronok, membahagiakan kita. Okay, minggu seterusnya, kurangkan lagi, sampai kita totally berhenti. Dan kalau nak sekiranya bahagian otak yang dah rosak tadi tu, nak kembali pulih, perlu ditinggalkan pornografi ni dalam tempoh 90 hari ke 120 hari. Lama ni. Tapi itulah mujahadah yang perlu berlaku. Ya, lama, 90 hari ke 120 hari. Supaya ketertarikan ke arah itu semakin berkurang. Kita rasa benda tu jijik, kita rasa benda tu satu dosa, kita mula malu dengan kita takut aib kita ni Allah dedahkan ke akhirat nanti. Kita mula jaga solat, kita rajin. Ya, ganti apa yang kita, okey, aku dah tak tengok video lucah. Ada kehendak ke arah itu, tapi aku cuba lawan dengan cara apa? Aku sapu sampah ke, aku bersihkan tandas ke, tolong mak masak ke, ya, belajar masak kat rumah sewa ke, apa saja benda-benda yang boleh menimbulkan keseronokan, kebaikan pada kita, kita buat. Supaya dengan aktifkan diri tu yang akan membuatkan kita, ya. Kalau kita denda diri sendiri, sebab saya pernah dengar ada orang cakap. Boleh, reward and punishment. Kalau kita berjaya, sebagai contoh, kita tak target 90 hari, kita target sebulan. Sebulan kita target, kita berhenti. Okey, bagi reward pada diri kita. Reward tu apa sajalah. Pada diri kita, kita beli coklat, kita makan. Oh, aku seronok dah berhenti 30 hari ni. Okay. Ataupun kita belanja kawan kita makan ke, aku nak bagi belanja makan. Nanti kalau kawan tanya kenapa, adalah aku happy hari ni. Apa saja, bagi reward pada diri. Nak tengok wayang ke, bagi reward. Tapi kalau kita dah letakkan sasaran seminggu aku nak berhenti, tapi terjebak juga, kena bagi punishment. Ini reward and punishment. Punishment ni apa? Apa saja punishment yang membuatkan kita menyesal dengan apa kita buat. Pergi masjid awal ke, bersedekah ke, pergi pantai nampak sampah, kutip sampah ke, ya, lepas tu pergi sungai nampak apa benda lah kotor dikutip ke. At least kita bagi punishment bukan saja untuk diri kita, tapi untuk masyarakat, untuk alam. Reward punishment pun boleh buat. Puasa begitu juga. Puasa ni, yang ni kata, bang, saya puasa siang tu saya tak tengok video lucah bang, saya tak terlibat pun dengan orang ni, tapi lepas berbuka malam tu buat lagi. Kita puasa tu untuk apa? Kita puasa kita tak makan, kita tak minum, kita kawal nafsu kita. Sebab kita tahu kalau kita makan, Allah lihat apa kita buat. Itulah hikmah berpuasa. Lepas puasa, walaupun kita tak makan tak minum, Allah melihat juga apa yang kita buat. Itu hikmah berpuasa tu sendiri. Puasa. Ya, kemudian kalau kena tahu benda tu, kita terlibat benda ni masa nak tidur ke, sebelum atas katil ke, waktu-waktu kita bersendirian ke, ketika kita tengah sedih ke, penat ke, ataupun kita mungkin trigger tengok gambar-gambar kat timeline benda-benda tak elok, trigger, alamak, tiba-tiba rasa nak tengok balik video lucah ke. Kita kena faham apa yang membuatkan kita terdorong ke arah tu. Jadi kalau kita faham daripada awal, kita boleh lawan benda tu. Sebab tu nak beritahu, bila kita nak berjuang, ya, bila mana Nabi Muhammad, okey sekejap. Kalau umur apa sekejap apa dia? Tak apa-apa dengar lah. Putus-putus. Kalau hobi dia, line saya kot, maaf. Okey, silakan. Kalau hobi orang tu kan, suka sangat tengok K-drama ataupun
movie orang putih kan banyak aksi-aksi hangat macam tu. Jadi macam mana? Tapi Hmm. sebenarnya kita nak tengok cerita tu. Kita bukan nak tengok Yeah. part tu. Tapi dia akan selit. Macam mana nak buat? Yeah. Nak suruh kawan yang pandai edit Uh, tolong edit ke macam mana? no. Kan saya dah kata dah. Apa yang kita tengok, pilihan yang kita buat tu adalah pilihan diri kita sendiri. Kalau kita nampak adegan tu, cepat je lah. Apa yang susahnya? Kadang-kadang kehendak tu datang. Kita rasa sweetnya, romantiknya. Kita kena sedar balik. Kita tengok tu untuk apa? Adakah kita untuk romantise, untuk mencari adegan-adegan yang seperti itu, ataupun kita nak belajar value yang dipamerkan daripada filem atau drama berkenaan? Ya, K-pop, K-drama, siapa kita nak menghalang mereka menunjukkan budaya masyarakat ini? Yang boleh kita halang, yang boleh kita kawal adalah diri kita. Ni saya suka ni Puan Hamimah Omar kata, kawan saya dah kahwin dan ketagih porno even ada pasangan. Inilah masalah dia. Pornografi, bila mereka dah ketagih, ada yang kata kahwin akan menyelesaikan masalah dia. Sebenarnya tak. Sebab dia melibatkan apa? Otak. Kalau selama ni dia nampakkan video hubungan seksual adalah pelakon-pelakon pornografi yang cantik, yang hebat, yang seksi. Ya, kemudian otak dia dah visualize hubungan seksual tu dengan cara-cara yang di luar batasan. Akhirnya apa yang diinginkan dalam hubungan dia adalah sama seperti pornografi. Dia nak apa yang dia tengok tu, itulah yang dia dapat bila lakukan hubungan seksual dengan isteri dia. Jadi akhirnya isteri dia bukan pelakon pornografi ni dia shoot. Kalau paparan tu 20 minit, dia rakam mungkin 2-3 hari. Tapi disebabkan fake punya seksual, bermain dalam fikiran, membuatkan individu tu walaupun dah kahwin, tapi dalam fikiran dia tak dapat hilang hubungan seksual adalah pornografi. Itu yang kadang-kadang isteri merana. Suami masih lagi tengok video lucah, suami masih lagi melakukan onani. Benda ni kena kawal. Suami-suami yang menonton, benda ni macam mana saya nak kata, kena belajar, bermuhasabah, sampai bila nak diteruskan benda ni. Kalau dah terjebak daripada sekolah rendah, sekolah menengah, takkanlah sampai 15 tahun kita tak rasa bersalah pada diri ke? Ya. Sebab tu saya nak beritahu, bila dah cerita pasal suami ni, kena cerita benda secara detail. Dia nak melakukan hubungan seksual dengan isteri dia. Tapi isteri dia mungkin lepas melahirkan anak tu berbadan dah berbeza, kulitnya dah taklah seperti individu yang cantik yang dia tengok dalam video lucah. Sebab itu pemikiran kita ni bila dah nampak benda-benda yang tak elok, itu yang kita harapkan tapi tak dapat. Tahun ni Kementerian Kesihatan Malaysia menyebut hampir 30% lelaki kat Malaysia ni ketika melakukan hubungan seksual dengan isteri tidak mencapai ketegangan yang maksimum pada kemaluan dia, zakar dia. Antara faktor terbesar adalah mereka menonton video lucah. Apa kaitan menonton video lucah dengan ketidaktegangan zakar dia? Disebabkan selama ni zakar dia, erection, berlaku ketegangan sebab pornografi, video lucah. Benda itu remai dalam fikiran saja. Tapi bila melakukan yang real punya hubungan, otak dia ni tidak dapat adapt sebab dah biasa dengan video lucah. Nampak tak kesan daripada hubungan rumah tangga? Itu tiba-tiba dah hubungan dah kurang intim dengan isteri, abang apa ni nak buat, apa su carilah produk-produk seksual, nak bagi ketat lah, hapus semua, tegang payudara. Masalah ni asas-asas ni tak selesai ni. Nampak open betul aku cerita ni, digeram nak cakap benda ni. Sebab kita kadang-kadang terlepas pandang benda yang penting. That's why our prophet said hubungan seksual suami isteri ni juga adalah sedekah. Bila sedekah, ia satu benda yang dirahmati, satu benda yang baik. Tapi malangnya hubungan seksual itu dijadikan sebagai serakah disebabkan terpengaruh dengan video lucah. Video lucah buat hubungan oral sex. Apa kita pun cuba meniru benda-benda seperti itu. Sebenarnya ini common sense pada hubungan seksual antara suami dan isteri. Sebab tu pendidikan seksualiti ni bukan untuk budak-budak je. Untuk suami isteri pun kena tahu benda ni. Hubungan seksual antara suami isteri adalah kemuncak kepada komunikasi seharian mereka. Kalau komunikasi mereka baik, cakap baik, panggilan yang baik, jaga emosi pasangan, hubungan seksual mereka akan berlaku dengan baik. Begitu juga dengan family planning. Benda-benda ni kena bersembang, berbincang, berkomunikasi. Ni dah jadi hal yang lain pula ni. Dah kena selit lah. Dah cerita pasal keluarga. Kursus kahwin 2 hari tak cukup rasanya kan? Kalau ada lah topik ni nak disampaikan dalam kursus kahwin, saya pun tak pasti ada atau tak.
Saya pun tak tahu. Tuan Okey. nak jawab, Tuan Kita sampai SMS pukul berapa ni? sepatutnya sampai Ha? pukul 10 je tu. Oh, serius? Dah terlebih ni. Ya. Okey, last soalan last. Kalau Last, kalau soalan last nak soalan daripada saya. Ada satu. okey ni jap. Umur berapa yang sesuai bagi anak pisah tidur dengan parent? Seawal mungkin. Kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, ya 10 tahun dah kena pisahkan dapat tidur anak. Maksudnya pisah tu anak lelaki bilik dia, perempuan bilik dia. Ya, kalau parents nak pisahkan anak daripada bilik tidur kita, mulakan daripada umur 2 tahun, 3 tahun. Ya. Pisahkan tu bukanlah kita nak letak kat bilik sebelah, menangislah budak tu. Caranya dia tak tidur atas katil kita. Suami isteri duduk atas satu katil, anak duduk kompartmen yang berbeza. Letaklah macam budak kecil ada baby cot, ada letak toto ke katil yang lain kat bawah ke kat tepi. Yang penting bukan duduk atas satu katil dengan mak ayah. Supaya anak dia tahu katil tu adalah untuk mak dan ayah mereka saja. Kalau ditanya kenapa mak dengan ayah ni duduk satu tempat? Sebab mak ayah dah berkahwin, dah ada ikatan dan Allah memberikan keizinan untuk mak ayah tidur bersama satu katil. Awak kalau tidur satu katil, ya nanti dah kahwin. Nanti awak nak pun faham. Kena mula pada awal. Bila anak 4-5 tahun dah kena siapkan bilik dia, cantikkan bilik dia, beli katil double decker ke apa semua, anak suka apa, beli bantal-bantal yang diseronok, beli. Supaya anak 4-5 tahun dah boleh diajar tidur bilik dia sendiri. Okey, 7 tahun jangan bagi dah duduk dalam bilik kita. Tidur bilik dia. Awal-awal tu mungkin susah menangis lah tengah-tengah malam. Awal-awal tu kita temanlah dia. Benda ni makan masa, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Yang penting lakukan usaha. Kenapa Nabi kata 10 tahun? Tapi hari ni pendadahan seksual anak-anak kita ni sangat bermula awal. Jadi eloklah kita pisahkan lebih awal. Okey, soalan last moderator. Saya ni lupa puan, kalau nak dapatkan maklumat lagi boleh layari pendidikanseksualiti.com. Saya dah ceritakan detail dalam e-book saya tentang benda ni. Baik. Okey, adakah Tuan ada cadangan tempat atau mana-mana pusat rawatan di Malaysia ni untuk merawat ketagihan masalah pornografi? Kalau dadah kita ada pusat khas. Kalau isu ni macam mana? Kalau masalah ketagihan pornografi ni ada tak suggestion mana-mana tempat? Setakat ni saya macam tak ada pernah dengar lagi yang rumah-rumah yang membantu untuk isu-isu seperti ni. Ya, sebab saya tak pasti, mungkin satu hari ini akan ada. Saya pun dengan rakan-rakan pun berbincang juga untuk buat satu group coaching ya, supaya individu yang terlibat ni boleh dibantu, dirawat ya. Sebab ada kawan-kawan saya pun ada yang dah ke depan, cuma secara spesifik rumah tu tak ada kat sini. Ya, agak sukar untuk dilaksanakan sebab dia memerlukan satu proses yang mungkin panjang jugalah. Tapi insyaAllah saya rasa satu hari nanti akan ada juga, insyaAllah. Kalau rumah bimbingan, gadis hamil luar nikah, pelajar bermasalah, keruntuhan akhlak tu ada. Ya. Okey, baik. Akhir kata Tuan ada apa-apa untuk sebagai kesimpulan mungkin dalam 1 minit? Pesanan Tidak ataupun ada, nak promote channel ke? saya tidak ada apa nak disampaikan sebab saya khawatir bila saya cerita pesanan terakhir pun akan ulang lagi benda yang sama. Cuma saya ucapkan terima kasih pada pihak Unishams yang menyediakan platform pada saya untuk menyampaikan pada malam ni. Dan saya kira view malam ni pun agak ramai, lebih kurang dalam 300 lebih. Ya, tadi pun nak hit sampai 400. Saya doakan yang menonton ni dipermudahkan urusan ya, untuk diri sendiri, untuk mendidik kawan-kawan, menasihati orang kenalan kita, keluarga, pasangan dan anak-anak kita. Ya, ingat pornografi ni nampak macam enteng, nampak benda yang remeh, tapi dia akan merosakkan masyarakat kita daripada dalam tanpa kita sedar. Dalam ini kita nampak output pada hari ini. Kehamilan luar nikah, isu rogol, isu cabul, isu pembuangan bayi dan lain-lain. Jadi kita nak mencegah benda yang dah berlaku tu susah, tapi cegah daripada awal. InsyaAllah ya, kita akan dapat buat sesuatu dalam keluarga kita dulu. InsyaAllah. 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 Saya nak mohon maaf selaku wakil pelaksana program bagi soalan-soalan yang tak dapat kami pilih untuk malam ni sebab memang kekangan masa sangat mencemburui kita. Moga dengan perkongsian malam ni bertambah ilmu kita dan amal serta mendapat keberkatan Allah. Sebelum mengakhiri majlis ni, ada 2 pesanan untuk para hadirin. Esok
kami akan ada slot bicara ekonomi dengan tajuk bagaimana COVID-19 memberi impak kepada pekerjaan dalam kalangan belia. Program bermula jam 9 pagi hingga 11 pagi di platform yang sama, FB IFSAS. Mohon sama-sama meriahkanlah program esok. Tuan Akhi Fairuz pun kami jemput jugalah kalau nak tengok program esok. Pesanan kedua, InsyaAllah. ya, berkenaan borang merit untuk pelajar UniSyams, kami akan paparan sebentar lagi. Mohon masing-masing refresh FB masing-masing. Nanti dia akan muncul dalam 10 minit je kami buka borang merit tu. Okey, baik. Akhir kata saya mewakili pihak pelaksana program nak mohon maaf atas sebarang kekurangan, salah silap dan minta maaf juga line internet saya kurang memuaskan malam ni. Tak Sebelum apa. undur diri, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Akhi Fairuz sudi bersama-sama kita pada malam ni, dan moga kami boleh jemput lagi lah Tuan untuk program-program akan datang insyaAllah. InsyaAllah. Dan Nanti terima kasih pada jemput saya sahabat-sahabat yang sudi. di UniSyam betul-betul. Mas, kalau dah COVID dah selesai, jemput terus ke sana insyaAllah. Ya Allah, insyaAllah moga-moga kami semua boleh pulang dan Allah angkat virus ni jauh daripada kita semua. InsyaAllah. Sebelum undur diri, marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum.